أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Minta maaf atas kelewatan. Saya ni pemula ataupun pembuka majlis je. Yang sepatutnya yang majlis kita ini tuan guru kita Syekh Abdul Rauf bin Nurin. Jadi dia lewat sikit, dia daripada Tampin tadi, lepas tu dia singgah ada tempat lain jap. Tadi solat maghrib dulu di hotel tu. Dan sikit lagi dia datanglah insya-Allah. Jadi berkenaan dengan kita punya majlis, sebenarnya majlis kita ni lebih kepada tentang akidah ataupun tauhid. Namun sedikit kita nak huraikan, bukan nak huraikan, kita nak kaitkan perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kita nak ulang cerita Isra' Mi'raj itu mungkin dah ramai yang dah tahu, dah lepas kan, perjalanan Nabi, Isra'-nya, Mi'raj-nya, apa yang Nabi berjumpa dan sebagainya. Namun intipati daripada Isra' dan Mi'raj ini adalah sebenarnya berkenaan dengan iman. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun kembali balik kepada sahabat, dan sahabat yang pertama yang membenarkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Justru itu dia membenarkan semua apa sahaja yang telah dikhabarkan, yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lalu digelarkan sebagai As-Siddiq, yang membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adanya kaitan iman, iaitu akidah, tauhid, mempercayai, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita fikirlah, memang tak logik, memang tak boleh masuk akal, bagaimana perjalanan yang sebegitu boleh ambil masa dalam satu malam sahaja. Dan ini semuanya adalah perjalanan iman, perjalanan tauhid, oleh baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah intipati sebenarnya Isra' dan Mi'raj itu. Cerita tentang Isra' Mi'raj itu tak apalah, masing-masing semua dah tahu kan. Jadi daripada Masjidil Haram ke Aqsa dan sebagainya ke sana, kemudian daripada situ Nabi naik, itu semua dah maklum dah. Yang kita nak tekankan pada hari ini adalah dasar keimanan, dasar akidah, tauhid, yang sepatutnya kita nak kena terang, jelas, nyata. Sebab itu kata ulama, inna tafakkura ihdaru ma'rifataini fil qalbi. Sesungguhnya apa yang kita fikir itu, ataupun inna tafakkur, sesungguhnya tafakkur itu menghadirkan dua pengetahuan di dalam hati. Iaitu dua pengetahuan itu supaya kita dapat pengetahuan yang ketiga. Jadi sebab itu tafakkur itu, berfikir itu, kita tak boleh nak lari daripada berfikir tentang sesuatu. Hidup kita ni sentiasa berfikir 60,000, 70,000 berfikir, daripada seharian itu kita berfikir macam-macam. Namun tafakkur itu patutnya menjelaskan atau mencetuskan kesedaran yang jelas, dengan Ya Hakim, iaitu dengan yang maha bijaksana. Daripada yang maha bijaksana itulah berhubung kait dengan fikiran
yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Sebab itu fikiran kita ada hubung kait dengan Ya Hakim, iaitu Allah yang Maha Bijaksana. Sebab itu Hakim, Yasin, wal Qur'anul Hakim. Hakim itu Quran, ya, Yasin, Quran itu Hakim, ya, Quran yang Hakim, yang Maha, yang bijaksana itu, yang datang daripada yang Maha Bijaksana. Sebab itu kita orang beriman, ya, orang beriman ni fikiran kita sentiasa berhubung dengan Al-Quran. Fikiran kita ini sepatutnya sentiasa berhubung dengan Al-Quran. Ya, itu Al-Quran, iaitu kalamullah, ya, kalam Allah, kalam Rasul dan kalam ulama. Jadi fikir kita ini, tafakkur kita ini sentiasa berputar pada kalam Allah, kalam Rasul dan kalam ulama. Jadi kalam ulama ini siapa? Ulama yang mewarisi ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama juga, kalam ulama ini adalah kalam mursyid, guru yang membimbing, kalam murabbi. Jadi bila seseorang murabbi atau mursyid itu dia menerangkan sesuatu itu, maka itulah dia kalam ulama yang bersambung dengan kalam Nabi. Maka Nabi, kalam Nabi itu bersambung dengan kalamullah, kalam Allah. Jadi bila kalam ulama itu mengukuhkan lagi kalam Nabi. Bila dah kukuh kalam Nabi itu, kukuhlah kalamullah, kalam Allah Ta'ala itu. Jadi sebab itulah, ya, supaya apa? Supaya apabila kita lagi lama, lagi banyak mendengar kalam ulama, lagi tenggelam, lagi karam kita dengan kalam Nabi dan juga kalamullah. Jadi sebab itu kita tak boleh nak tolak ulama, kita tak boleh, ya, nak pisahkan diri kita daripada mendengar kalam-kalam ulama. Kerana apa? Kerana kalam ulama itu mengukuhkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada tadi, ya, fikiran ataupun ilmu yang jelas, terang, nyata itu tadi, tentang kalam ulama, tentang kalam Rasul, tentang kalamullah, sampailah kita kepada satu titik kesedaran di dalam hidup yang kita selama ini cari. Ya, kita nak dapatkan satu kesedaran. Ya, jadi bagaimana kita nak menguruskan hidup kita ini? Jadi hidup manusia itu tak terlepas daripada fikir, rasa dan buat. Jadi kita nak menguruskan sudut pemikiran kita, kita nak menguruskan sudut perasaan kita, kita nak menguruskan sudut perkataan dan perbuatan kita. Sebab manusia tak boleh nak lari daripada berfikir sesuatu, merasai sesuatu, bercakap ataupun melakukan sesuatu. Jadi perlu kepada ilmu pengurusan. Jadi bila ilmu pengurusan kita itu dah betul, maka fikiran kita itu tak lagi hanyut, tak lagi jauh daripada yang lain, bahkan hanya pada kalam Rasul dan juga kalamullah. Jadi sebab itu perlunya kepada pengurusan pemikiran. Ilmu yang nak menguruskan akal pemikiran kita itu mestilah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka ilmu yang paling perlu, ataupun bukan paling, wajib diperlukan oleh kita semua untuk menguruskan pemikiran manusia ini supaya tak tersasar jauh, ya, adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk menguruskan pemikiran manusia, pemikiran kita. Ya, jadi tak lari jauh. Ya, hanya berputar pada zatnya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala, af'alnya Allah Ta'ala, iaitu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala.
dengan pemikiran ataupun pengurusan pemikiran yang ada hubung kait dengan ilmu tauhid, maka pemikiran kita itu tak nampak yang lain dah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sedar yang lain dah selain kesedaran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dapat menguruskan pemikiran itu, maka yang lain-lain akan ikut. Dan inilah dia intipati yang kita nak bawakan kepada kehidupan manusia ini selama mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 12 tahun ataupun 13 tahun berdakwah, hanyalah mengenalkan kepada umat tentang la ilaha illallah. Dan itulah dia wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama iaitu Iqra, bacalah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama Iqra, iaitu bacalah. Maksud bacalah itu supaya kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, berfikir tentang ilmu. Dan ayat yang seterusnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni dapatkan ilmu, baca, fikirlah tentang nama Tuhan, iaitu ada kaitan, hubung kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi sebab itu tidak lain dan tidak bukan, dasar kehidupan kita ini adalah tentang pengurusan hidup. Bagaimana kita nak menguruskan pemikiran kita, bagaimana kita nak menguruskan perasaan kita, bagaimana kita nak menguruskan perkataan dan perbuatan kita. Walaupun kita ini hebat kot mana pun dalam bahagian manajemen, bahagian pengurusan, kita CEO ke, kita COO ke, kita ada banyak company ke, kita ada banyak staf pekerja ke, kot mana hebat kita sekalipun menguruskan kita punya syarikat ke, pekerja kita ke, perniagaan kita ke, tetapi bahagian pengurusan yang dasar, kalau kita tak ada, semuanya itu menjadi sia-sia. Kalau kita tak dapat dia, yang lain takkan dapat. Kalau kita dah dapat dia, maka kita dapatlah yang lain. Sebab itu tujuan tafakur, bila kita bagi tahu tadi awal tadi, innat tafakkura ihdaru ma'rifataini fi qalbi. Sesungguhnya tafakur itu menghadirkan dua pengetahuan di dalam hati supaya kita dapat pengetahuan yang ketiga untuk dijadikan pilihan dalam hidup. Sebab itu sama ada pemikiran kita itu, sudut pemikiran tumpuan kita, ilmu itu bawa kepada kalimat ataupun perkataan-perkataan ataupun ilmu-ilmu yang hamd, yang terpuji ataupun yang puji, ataupun kalimat yang laum, dalam bahasa Arabnya, bahasa Melayunya yang keji. Jadi ilmu ini asalnya bersifat kepujian. Ilmu asalnya bersifat kepujian, tetapi ilmu itu boleh bertukar menjadi keji. Kenapa ilmu boleh tukar menjadi laum ataupun keji? Kerana manusia yang telah melakukan pilihan yang salah, ataupun kita ni membuat pilihan ataupun fikir dengan menyalahgunakan ilmu tersebut. Contoh kalau kita tengok kereta, diri kereta itu benda yang baik, kalaulah dibawa oleh pemandu itu ke tempat yang baik, maka jadilah pujilah kereta itu. Tetapi kalau kereta itu dibawa oleh pemandu kepada tempat yang tak baik, maka dia akan jadi keji. Jadi itu ilmu itu asalnya bersifat puji, baik. Tetapi orang yang berfikir, yang menyalahgunakan ilmu itu, boleh menyebabkan ilmu itu menjadi yang terpuji atau menjadi yang keji. Sebab itu dalam kehidupan kita ni manusia berhadapan dengan dua keadaan ataupun dua gelombang, iaitu sama ada baik, buruk, sihat, sakit, suka, duka,
puji, orang keji, ya, dapat ataupun tak dapat, ataupun sokong, bangkang, orang sokong kita, orang bangkang kita, orang terima kita, orang tolak kita. Jadi kita sentiasa berhadapan dengan dua keadaan atau gelombang ini. Jadi apabila hasil daripada kita berfikir, yang ilmu lah yang akan menentukan kita perlu pilih yang mana natijah dia itu tadi. Sama ada tumpuan kita kepada yang dicipta ataupun makhluk, ya, ataupun tumpuan kita kepada yang menciptakan, iaitu Khaliq. Jadi fikir ni juga, fikiran kita ni boleh juga kita katakan sebagai niat ataupun kehendak. Jadi tujuan fikir kita ni untuk menjelaskan, untuk mendidik, membentuk kehendak yang menghala kepada aman tetap. Ya, menghala kepada aman tetap, kehidupan yang aman, yang tetap, kehidupan yang selamat, sejahtera, kehidupan yang gembira, bahagia. Jadi manusia ni sentiasa nak mencari tiga ini. Hidup yang aman dan tetap. Tetap tu maksud dia tak haru biru, tak kacau bilau, sentiasa aman, tetap, ya. Kemudian hidup yang selamat, sejahtera, daripada kekacauan, usik, ganggu, kacau. Dan yang ketiga, kita hendakkan hidup yang sentiasa gembira dan bahagia. Jadi yang pertama tadi itu, bila sebut kita hendakkan hidup aman dan tetap, jadi di sinilah ada kaitan aman dan iman. Aman, iman. Nak dapatkan keamanan, mestilah dengan iman. Lalu nak menetapkan keimanan itu, haruslah kita kena tahu ilmu yang mana boleh menetapkan iman kita itu. Dengan benar-benar kita dapat aman, iman tetap itu. Iaitulah dia ilmu tauhid. Ini dasar. Kita tak boleh nak lari. Ya, bila kita dah jelas, kita dah faham itu, kita dah terima, percaya, serah, ya, pada pengetahuan kita itu tadi, membuatkan kita memilih mana yang lebih baik. Tak ada yang lain dah. Bila kita katakan apabila dihubungkan antara akhirat dengan dunia itu, mana yang lebih baik, maka akhiratlah yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu. Dan akhirat itu terlebih baik bagi engkau daripada yang ula. Yang ula itu adalah dunia yang awal. Tidak ada yang awal, tiadalah yang akhir. Jadi bila kita faham, ilmu dah ada, pengetahuan dah ada, tahu dah akhirat itu kekal, dunia itu tidak kekal. Satu, daripada tadi kita dah fikir, ya, fikir kita itu tadi, tahu kita itu tadi menghasilkan natijah, keputusan bahawa mana yang lebih baik untuk dipilih, akhirat atau dunia. Mana? Akhirat. Macam sebut salah je nak jawab. Ya, akhirat. Jadi bila pengetahuan di situ, jadi membuatkan kita berfikir untuk memilih, ya, daripada pengetahuan tadi itu kita fikir, kita pilih bahawa yang lebih baik dipilih adalah akhirat, dan semestinya itulah dia yang terlebih baik untuk kita, iaitu akhirat. Jadi bila kita dah buat pilihan, keputusan untuk pilih akhirat, maka memilih itu tadilah yang dikatakan sebagai kehendak kita. Jadi kita nakkan akhirat. Itu. Cumanya bila hari ini, ya, tahu lain, ya, rasa lain, buat lain. Sebab apa? Itu ada sebab-sebab dia yang kita akan bagi tahu insya-Allah kemudian. Jadi bila sampai kepada tidak ada lagi yang lain, apabila sudah diterangkan, ya, kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, dapatkan ilmu
Bukannya suruh tahu je dah. Dapatkan ilmu tentang la ilaha illallah. Itu perintah wajib. Allah Ta'ala suruh kita dapatkan ilmu tentang la ilaha illallah. Jadi bila kita dah sedar, jelas, terang, nyata bahawa tidak ada yang lain melainkan Allah, ataupun dalam perkataan lain, la mawujud illallah, tak ada yang wujud, yang sebenar-benar wujud itu melainkan Allah, maka di situlah kalau kita betul-betul berpegang pada kalimat itu, kita faham kita ni semua dilingkungi dengan kalimat thayyibah itu. Kita semua ni berada di dalam lingkungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita tak pegang betul itu sampai kita terima, percaya dan serah kepada apa pegangan kita itu, maka jadilah kita orang yang tahu lain, buat lain. Tahu lain, buat lain, ataupun rasa pun lain. Jadilah kita punya tempat pusatan tumpuan kita itu tidak kepada yang satu, bahkan yang lain daripada dia. Jadi kalau yang lain daripada dia, kita tidak lagi dapat aman tetap dalam hidup. Kita nakkan aman tetap dalam hidup, tapi tumpuan kita lain daripada dia, macam mana kita nak dapat? Tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi sekadar tahu, tidak tembus masuk kepada tahap terima, percaya, serah bahawa la ilaha illallah, tak ada yang lain dah melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Yang situ yang kita nak pegang itu. Kalaulah pegangan kepercayaan kita tadi itu hanya dia sahaja, boleh tak tumpuan kita lain daripada dia pula? Kalau ilmu tadi dah menerangkan bahawa tidak ada yang wujud, yang patut, yang sebenar-benarnya kita sembah, ataupun tidak ada lagi yang lain melainkan hanya dia, Allah Ta'ala, boleh tak kita tumpu yang lain daripada dia? Boleh jadi? Tak boleh jadi. Sebab kita dah pegang betul, kita dah terima, percaya, serah pada dia itu yang sebenar-benar wujud, hakikat wujudnya Allah Ta'ala itu. Jadi sebab itulah kita nak bentuk, nak didik, nak corak, nak bendung, nak hala tujukan hidup kita ini, nak mengurus tiga bahagian kita tadi itu, iaitu fikir kita, rasa kita, buat kita. Jadi dah berapa lama dah kita belajar bab pengurusan ni. Nak uruskan pemikiran, nak uruskan perasaan, nak uruskan perbuatan kita itu dah lama dah. Cuma dah berjaya ke belum? Jadi tepuk dada tanya iman. Kalau belum berjaya, makna kata kita perlu kepada ilmu yang boleh menguruskan pemikiran kita yang pertamanya, iaitu ilmu tauhid. Ini dasar macam kita nak buat bangunan, dasarnya itu mesti tapaknya tu, dia punya foundation tu, dia punya simennya, konkritnya, apa semuanya, itu mesti kena kukuh. Kalau tak kukuh yang ini, dasar yang ini, maka nak naik dinding tak boleh, nanti roboh. Jadi dasar itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni dasar, bukannya sampingan, bukannya seling-selingan, bukannya sekadar waktu maghrib sampai isyak, tak. Tapi ini dasar hidup, dasar pemikiran kita itu mestilah mengikut ilmu tauhid. Tak jauh, tak tersasar. Sebab tauhid itu maknanya, salah satu maknanya itu wahada yuwahidu tauhid, menjadikan satu. To align, nak selaraskan, nak selarikan dengan kehendak kita, dengan kehendak Allah dan Rasul, nak jadikan satu.
Itu kehendak. Nak jadikan satu pandangan kita itu. Nampak yang banyak-banyak ini bawa kepada yang satu. Jadi ini dasar. Tapi berapa ramai kita pada hari ini, bila kita tanya, ya, apa dia simpulan akidah, pegangan i'tiqad, poin-poin di bawah makna kalimah la ilaha illallah itu apa dia? Ada berapa? Berapa ramai boleh jawab? Ya. Agak-agak kalau saya bagi kertas soal jawab 3 soalan je, bagi semua, nanti lepas kita punya majlis bagi balik, tak tahulah kan. Kita nak nilainya tu. Jadi bermakna sebenarnya ramai di antara kita pada hari ini yang terlepas pandang ataupun yang melepaskan ataupun tak ambil berat langsung tentang ilmu tauhid. Kita buat tak apalah, cukuplah kita sembahyang, puasa, bayar zakat, ada rezeki lebih boleh pergi haji. Itu je. Tapi kita sembahyang menghadap Allah Ta'ala, tapi kita tak kenal siapa yang kita hadap itu. Jadi sebab itu sembahyang kita komplain, saya dah sembahyang 30 tahun, 40 tahun tak khusyuk. Tak khusyuk sebab kita tak kenal dia. Itu masalah. Kalau kita kenal dia, insya-Allah kenal dengan sebenar kenal sampai tahap kita mengalami dan merasai daripada ilmu kenal itu. Jadilah sembahyang kita itu penuh berisi. Kalau kita tengok dalam kitab Muniyatul Musalli itu, macam-macam cerita. Ataupun kita tengok kisah sahabat pun yang kena panah dekat betis, nak cabut anak panah, tunggu dulu, tunggu nanti saya solat baru cabut tarik. Pasal dia sudah tenggelam karam dalam sembahyang. Tak rasa apalah, sembahyang itu dia punya bius. Bila masuk saja Allahu Akbar, tak ada yang lain dah. Sebab mereka itu sudah kenal dengan sebenar-benar kenal. Jadi kita boleh sampai tahap itu dengan kita betul-betul dapat ilmu tentang pengenalan kepada pencipta. Begitu juga ada sebahagian kisah dalam kitab Musalli tersebut, daripada tabi'in, tak silap dengan tu. Dipesan ke anak-anak dia, anak-anak, kalau kamu nak buat bising ke, nak main ke, tunggu ayah solat dulu. Bukan tunggu selepas solat, tak. Nak bising, time ayah solat. Pelik dia bunyi itu. Time ayah tak solat, jangan buat bising. Kan pelik tu. Maksudnya dia kata, waktu dia solat, dia tak terganggu dengan bising bunyi anak dia. Sebab waktu itu waktu yang paling dia tenang, paling dia khusyuk, iaitu dalam sembahyangnya. Kita, kalau budak-budak bising, mau hamunnya budak. Sebab kita tak tumpu betul. Sebab apa tak dapat tumpu betul? Sebab tak dapat ilmu tumpuan itu. Ilmu tumpuan itu adalah ilmu tauhid lah, nak menjadikan satu supaya yang banyak ini tidak mengganggu. Betul, ilmu tauhid itu penting, mustahab. Sebab itu kita kena kembali balik. Jadi kita sudah ada tuan guru kita yang boleh mengajar kita. Asas tauhid ini kita kena pegang kuat sungguh. Kita ni dah akhir zaman dah. Macam-macam usik, ganggu, kacau yang mengganggu kita. Kalau kita tak betul-betul pegang pada ilmu tauhid ini sampai betul-betul diulangkan banyak kali sampai jadi darah daging kita, ilmu tauhid ni, ilmu tauhid ni ada yang ringkas, ada yang detail. Jadi yang kita nak sampaikan pada hari ini yang ringkasnya. Yang ringkas pun makan masa juga. Yang ringkas pun makan berjam-jam juga. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kerana ilmu ini adalah ilmu mengenal yang menciptakan kita.
Kita ni semua akan berjumpa dengan dia. Kita semua ni menghadap dia pada suatu ketika nanti di syurganya. Kita semua akan dapat melihatnya. Bagi orang yang beriman itu, yang akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita nak berjumpa dengan dia tapi kita tak benar-benar kenal dia itu? Ya, jadi bersungguhlah kita dalam mempelajari, mengukuhkan ilmu tauhid ini supaya dapat menguruskan hidup kita. Terurusnya pemikiran dengan ilmu tauhid, maka dapat menguruskan lagi yang lain-lain itu, menguruskan rasa kita dengan ilmu tasawuf, menguruskan perkataan perbuatan kita dengan ilmu fiqh. Jadi sebab itu tadi aman tetap itu adalah ilmu tauhid, ya. Selamat sejahtera ilmu fiqh, dan gembira bahagia itu adalah ilmu tasawuf. Jadi sebab itu kita, ya, sentiasa kena selalu ulang-ulangkan setiap saat, ya, setiap detik kita itu sentiasa di dalam tauhid, sentiasa di dalam kita, ya, memikirkan ataupun menumpukan kepada yang satu, supaya kita dapat meneruskan liku-liku hidup kita yang penuh pancaroba ini, banyak usik ganggu kacau dunia dan juga yang mengganggu kita di akhirat sana nanti, iaitu kita mohon terlepas daripada azab seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Jadi benda ini bukanlah perkara yang orang kata apa, selingan, bukan perkara yang sampingan. Berulang kali kalau saya mengajar saya sebut begitu, ilmu tauhid ni tak susah. Sedangkan bukan perkataan susah itu, bukan perkataan susah senang, tidak. Dia ibarat kata kita nak sembahyang, malas ke, rajin ke, berat ke, penat ke, letih ke, sembahyang tetap kena sembahyang. Gitu. Ya? Jadi begitulah ilmu tauhid. Ya, tak disebut susah ke, senang ke apa, tak. Wajib belajar. Belajar tu sebab kita nak kenal pencipta. Tuan guru dah sampai dah. Ustaz, Ustaz. Duduk saya. Sini. Sini dulu. Tuan guru saya dah sampai. Jadi seganlah pula kita dengan tuan guru. Ustaz duduk. Allahu Akbar. Kirim. Nah. Belum lagi tak? Enak. Nak kaitkan dia dengan tauhidnya. Ini perlu saya merasa bukan tauhid. Tauhid tak? Dasarnya tauhid. Ada kalau kamu. Baik. Jadi tuan guru kita pun dah sampai. Jadi semuanya saya nak tegaskan sekali lagi bahawa ilmu tauhid ni bukanlah ilmu yang kita anggap dia sebagai ilmu tambahan ataupun ilmu sampingan, tapi ini adalah ilmu dasar. Ilmu dasar, ilmu asas yang kita semua kena dalami sungguh-sungguh sampai kepada tahap kita menjadi orang tauhid. Contoh, kalau kita ada anak ataupun kita sendiri dulu yang belajar universiti, kita masuk bahagian, contoh bahagian kejuruteraan. So kita masuk belajar, ya, kos kejuruteraan, engineering course. Ya, sebab apa? Sebab kita nak jadi engineer, contoh.
Macam cikgu, contoh dulu dia masuk bahagian pendidikan. Ya, sebab apa? Sebab nak jadi cikgu ataupun nak jadi pensyarah. Ya, masuk bahagian perubatan. Ya, sebab apa? Sebab nak jadi doktor. Tapi itu bahagian dunia. Tapi dia nampak jelas nak jadi orang yang dia belajar. Tapi kita ni hidup atas dunia ni, belajar ilmu tauhid, tapi tak ada sampai kepada tahap nak jadi orang tauhid. Ini masalah. Bila bab dunia jelas nampak, tapi bila bab akhirat kabur, tak nampak. Sebab itu kita belajar ni nak jadi orang yang kita nak itu. Kita belajar ilmu tauhid nak jadi orang tauhid, nak jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan sangat. Ya, sampai ulama mengatakan bahawa itu sebahagian perkataan yang mungkin tidak berapa sahih dia punya maksudnya, tapi sampaikan katakan sebahagian ulama katakan bahawa tidak sah amal ibadah seseorang itu sehingga dia kenal pencipta dia. Namun di sini perlu didetailkan lagi. Tidak sah maksudnya bukan langsung tak diterima, tetapi maksudnya situ apabila kita buat amal ibadah kepada siapa yang kita sembah itu. Jadi bagaimana kita melakukan ibadah penyembahan kita kepada Allah Ta'ala tetapi kita tak kenal dia, kita tak merasai kewujudan dia itu dengan sebenar-benar kenal dan rasa. Jadi sebab itulah yang kita ada tuan guru kita, Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin, seorang ulama yang masya-Allah, yang murabbi, yang alim dalam ilmu tauhid, alim ilmu fiqh, alim juga ilmu tasawuf. Guru saya lah ni, guru dunia dan akhirat insya-Allah. Saya dulu mengaji dengan Ustaz Tuan Guru Syekh Abdul Rauf di Pondok Tampin. Jadi begitulah dalam usaha beliau ada mengarang kitab yang biasa mungkin kita semua biasa belajar, iaitu kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah karangan beliau dan juga carta ringkasan akidah ini juga yang ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan usaha yang Tuan Guru kita ikhtiarkan ini memberi manfaat kepada kita dan juga beliau di dunia dan juga di akhirat sana kelak insya-Allah taala. Jadi kita mohonlah. Jadi Tuan Guru kita ni sekarang salah seorang daripada AJK Fatwa Negeri Pahang. Kealiman beliau ni bagi siapa yang kenallah, masya-Allah lah. Jadi kita bukanlah nak puji melambung tak, tapi itulah hakikatnya. Tersangat alim, al-alim allamah lah boleh kita sebutkan. Kadang-kadang Tok Mufti pun tanya pandangan beliau juga. Itulah kealiman yang beliau ada tu, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya serahkan majlis kita pada hari ini. Sebab saya ingat saya nak ringkaskan cepat bahagian carta ni. Tuan Guru ni disebabkan ilmunya itu masya-Allah melangit tingginya, banyak sangat. Jadi takut kita tak terdaya nak menahan ilmu tu. Jadi insya-Allah lah, kalau perlu kepada persoalan ataupun apa saja, kalau tak dapat bertanya kepada saya, boleh tanya pada Tok Guru, ataupun tak dapat tanya pada Tok Guru, mana yang saya boleh jawabkan insya-Allah. Dan sekiranya kita tak dapat nak habiskan carta ni, carta ringkasan ni pada malam ini, kita boleh buat satu slot yang lain pula untuk sesi yang kedua untuk kita selesaikan. Jadi carta ni iaitu carta ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu ringkasan daripada kitab ni, iaitu semua poin-poin akidah yang terkandung di bawah kalimah la ilaha illallah yang kita sebut, yang kita pegang, yang kita beriman, yang kita percaya itu ada di sini. Ini ada kalam ulama, bukanlah daripada beliau, daripada ulama-ulama dulu. Cuma Tuan Guru kita hanya menukilkan balik bagi memudahkan untuk kita faham. Di akhir zaman ni, apa lagi yang kita nak? Banyaknya umat sudah tersasar jauh, lari dah daripada akidah yang sebenar. Bahkan kalau kita tanya pun tak tahu apa itu
sifat 20, tak tahu apa pun makna yang terkandung bahawa la ilaha illallah. Kalau setakat terjemah la ilaha illallah, budak sekolah rendah pun tahu, boleh jawab. Tapi kalau makna akidah yang betul-betul kita kena pegang, di bawah tu banyak yang kita tak tahu. Kayanya Allah Ta'ala, terkaya Allah Ta'ala daripada selainnya, berhajat selain daripada Allah Ta'ala kepada dia. Itulah dia dua poin besar, iaitu iftiqar Allah Ta'ala itu, terkaya Allah Ta'ala itu daripada yang selain dia, dan selain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada dia. Ataupun bila kita sebut secara ringkas siapakah Allah itu pun kadang-kadang kita tak boleh jawab. Bukan kadang-kadang, majoriti kita tak boleh nak jawab secara ringkas pun. Siapakah Allah? Sekurang-kurangnya kita boleh jawab Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang tak terhitung banyaknya. Maha suci dia Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan yang juga tak terhitung banyaknya. Dan terkaya Allah Ta'ala itu daripada selainnya, dan selain daripada dialah hanya berhajat kepada dia. Itulah dia Tuhan yang namanya Allahu Jalla Jalaluhu. Baik, justru itu saya serahkan majlis saya ini kita bagi pada Tuan Guru Syekh Abdul Rauf. Jadi Tuan Guru ada bawa carta ringkasan akidah ni. Jadi Tuan Guru menjualnya lah, maksudnya keluarkan modal kan. Jadi Tuan Guru pun menjualnya carta akidah ni. Sebaik-baiknya setiap seorang daripada kita memilikinya lah, memilikinya. Kalau boleh semualah, atas dasar ihsan Tuan Guru ni tak jumpa dekat kedai ataupun tak jumpa dekat mana-mana dalam dunia ni yang carta sebegini, yang ringkas untuk kita anak beranak, suami isteri boleh duduk bermuzakarah sama-sama tentang la ilaha illallah dan bawahnya Muhammadur Rasulullah. Ini tak lari langsung, boleh cek tengok, tak lari daripada Al-Quran dan hadis. Bukan benda bid'ah, bukan benda yang baru, bukan. Ini semuanya daripada kalam ulama, daripada pelopor, hero akidah kita, hero Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka berdua inilah, dua imam ini adalah hero dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Allah Ta'ala dah pilih untuk menegakkan akidah yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang melawan semua akidah-akidah yang rosak seperti Mu'tazilah, seperti Syiah, seperti Jabariyah, Qadariyah, Musyabbihah, Mujassimah, semuanya. Inilah dia dua hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pilih, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada kabel ni tak? HDMI tak? Ada HDMI kabel? Ada. Oh ya, HDMI kabel. Boleh? Jadi harga satu carta ni nanti terpulanglah siapa-siapa yang berhajat. Nanti boleh kita bagi semua dulu. Boleh tengok. Saya bagi semua dulu. Nanti boleh gunakan sewaktu sesi pengajian, insya-Allah. Ya. Boleh komik TV. Bawah. Ke bawah. Macam tu. Macam tu. Ini untuk muslimat. Allahu Akbar. Bagi untuk muslimat.